Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera to everyone. Let's start our program today with Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So dear friends, how are you today? I'm fine, alhamdulillah. I'm fine, alhamdulillah. Are you ready for our talk today? Yes, I'm ready. Okay. Can someone tell me what is the title for our talk today? How YouTube is the future of work. Yes, okay, good job everyone. And thank you for your response. The title is How YouTube is Shaping the Future of Work, YouTuber. Okay, my name is Amira Kaisha and it is a pleasure to be a moderator for this talk today. Let us now start our program today. Buah bau si bunga rampai, kilauan bintang sungguh mengasyikkan. Orang jauh sudahlah sampai. Selamat datang kami ucapkan. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Kehadiran Tuan kami alukan. Semoga majlis bertambah seri. Yang dihormati Kokom Pengarah Kokombi International Sendirian Berhad selaku penceramah kita pada pagi ini, barisan guru Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Amin Darul Mustafa serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi ucapan kesyukuran kehadrat ilahi kerana diberikan kelapangan waktu untuk sama-sama menjayakan program inspirasi yang bertajuk How YouTube is Shaping the Future of Work, YouTuber. Sebelum kita menghayati intipati ceramah, saya ingin menceritakan serba sedikit latar belakang penceramah. Nama sebenar Encik Ayatullah Khomeini bin Rahmat Hidayatullah. Beliau merupakan pengarah Kokombi International Sendirian Berhad dan Kokombi Snacks Sendirian Berhad. Beliau juga berkhidmat sebagai penasihat pemasaran untuk Asri Ahmad Academy dan Murtada Dakwah Center, dan aktif dalam menyumbang kepakaran beliau dalam bidang pemasaran di beberapa syarikat lain seperti Charms Cosmetic. Antara pelanggan yang menggunakan khidmat beliau adalah Astra, Maybank, SSM, Perkeso dan KPM. Hadirin, kini tanpa melengahkan masa, majlis dengan turut hormatnya mempersilakan Encik Kokom bagi memulakan ceramah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik semua, apa khabar? Waalaikumsalam. So saya Mr. Kokom atau lebih maksudnya dipanggil sebagai Kokom. Kita ada ini ke sesi apa? Kita kalau ada moderator yang akan bagi soalan-soalan ke atau macam mana ke kita punya sesi untuk siang ini? Selepas habis sharing daripada Mr. Kokom, kita akan buka Q&A session daripada pelajar. Baik. Sebenarnya saya lebih selesa kalau ada apa maksudnya macam beberapa soalan yang disediakan untuk saya supaya mudah untuk saya jawab macam itulah. Okey. Akan ada soalan insya-Allah daripada pelajar. Jadi moderator akan bacakanlah kepada Encik Kokom untuk jawab. Boleh macam tu? Pun boleh. Okey. Alright. Baik, sekejap ya. Jadi nak mulakan topiknya dengan apa? Nah, untuk pagi ini. Alright. Sebagai YouTuber, macam mana YouTube mengubah kita punya future lah. Alright, baik. Saya rasa lebih mudah untuk kalau saya ceritakan macam mana journey kami sebagai YouTuber dan macam mana sekarang makin ramai orang yang ataupun anak-anak
muda yang berkecimpung dalam dunia YouTube lah. Baik, mudah-mudahan dengan cerita yang saya share ni dapat memberi inspirasi juga kepada adik-adik untuk menjadi seorang YouTuber yang memberi manfaat. Call dia lah. Macam Tadi tu. saya call tak suka. Ingatkan kisah kamu tak suka main dengan dia. Okey, baik. Jadi sebenarnya pada asalnya kami tim Kokombi bermula dengan berkhidmat untuk majlis-majlis ilmu lah. Kami bermula dengan berkhidmat sebagai orang-orang yang ada knowledge tentang penghasilan video, minat buat video. Maksudnya awalnya bermula daripada minat. Pada tahun 2013 kita belajar banyak benda daripada YouTube. Sebenarnya dari bangku sekolah sendiri, Miss Kokom dah start belajar tentang dunia YouTube. Samalah macam kalau mungkin adik-adik dan juga jelah adik-adik semua kalau tengok YouTube sekarang kan rasa macam minat tau. Kita nak bestnya lah kalau jadi YouTuber, bestnya lah kalau kita jadi seorang YouTuber yang boleh jadi macam abang ni sebab memang aneh sedikit, memang pelik sedikit kadang macam mana YouTuber kadang seakan-akan nampak dah lebih berjaya daripada kejayaan-kejayaan yang biasanya jadi pilihan pada mungkin 10 tahun yang lepas. Contohnya macam kalau dulu ramai orang nak jadi doktor lah, ramai orang nak jadi engineer. Tapi sekarang dah agak berubah sikit. Tiba-tiba ramai pula orang yang nak jadi YouTuber dan lain-lain. Tapi sebenarnya bukan satu journey yang mudah sebab sebenarnya banyak tangga untuk berjaya dalam dunia YouTube tapi tak semua jalan boleh kita pilih. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya. Sebab apa? Sebab kami sendiri dulu pada asalnya niat kami bukan untuk jadi seorang YouTuber. Pada asalnya kami bila ada kepakaran tentang penghasilan video, kami tak tahu nak lemparkan kepakaran ni kat mana. Jadi bila dapat kenalan yang perlukan bantuan, di mana kenalan tersebut ada sebenarnya majlis ilmu. Majlis ilmu. Apa yang kami buat ialah kami cuba untuk lemparkan kepakaran kami tu kepada majlis ilmu ni. Maksudnya kita cuba hasilkan video-video yang bermanfaat untuk majlis ilmu ni. Supaya tujuannya apa? Yang pertama, biasanya kalau kita pergi majlis ilmu, ceramah-ceramah, biasanya yang attend ialah sangat sedikit. Yang attend tak ramai, biasanya mungkin berbelas-belas orang sahaja. Tapi macam mana caranya, sebagaimana apa yang Nabi SAW kita ajarkan, bahawa barang siapa mengajarkan satu kebaikan, bahawa pahalanya untuk yang mengajarkan. Selagi mana benda tu diamalkan, seterusnya. Maksudnya macam kita akan dapat pahala yang berpanjangan tanpa henti. Nah, jadi itu benda pertama yang kami fikirkan pada masa tersebut, kan? Instead of maksudnya macam rugilah kalau kita undang asatiza, ustaz-ustaz, alim ulama untuk datang and then yang dengar hanya mungkin 100 orang atau 1000 orang. Why not kita bagi dengar benda tu kepada 100,000 orang, 1 juta orang. Jadi apa yang kami terfikir masa tu ialah macam mana untuk menghasilkan video yang sedemikian lah, which is sebenarnya tak susah, tak mudah pun. Kita awalnya kami cuba untuk upload video yang sangat panjang. Video tu kat Kokombi lah, dekat channel Kokombi. First kami upload video hanya tontonan dalam puluh-puluh sahaja. Maksudnya sama dengan YouTuber-YouTuber yang lain baru mula. Bila kita upload video je, macam seakan-akan tak ada orang yang nak tengok. Maksudnya macam tapi akhirnya ialah kami dapati daripada situ sebenarnya orang-orang di internet, maksudnya sama macam adik-adik semua, kita tak suka tengok benda yang panjang-panjang, betul tak? So bila kita tak suka tengok benda yang panjang-panjang, akhirnya kita mula fikir macam mana kita nak hasilkan video yang pendek-pendek tapi orang mampu untuk share. Dan akhirnya kita mula buat video yang 2-3 minit, kita share kat Facebook dan daripada situlah kita dapat tontonan yang ratus-ratus ribu hingga ke juta. Nah, tak lama daripada situ kami dapat juga kenalan yang nak hasilkan video.
Dan kebetulan kenalan tu ialah nak buat produk. So apa yang kami buat masa tu, mungkin journey kami ialah mungkin tak sama dengan yang lain, agak berbeza sikit. Agak berbeza sikit maksudnya macam mana kami memulakan semua benda tu. Sebab asalnya kami tak berniat nak jadi YouTuber. Sebenarnya ramai YouTuber yang tak berniat nak jadi YouTuber. So apa yang sebenarnya tugas kami, tugas Mr. Kokom dan juga kawan-kawan masa itu ialah untuk menghasilkan video untuk menjual produk. So cumanya pada masa tersebut dah naik dah pun nama-nama, contohnya macam Zuki, lepas tu siapa lagi adalah beberapa nama masa tu, sebelum Alif Irfan dan lain-lain. Zuki merupakan antara pembuat video yang terawal lah, bahkan awal sebelum Sahmi Sadli lagi. Kami mula terinspirasi dengan apa yang dia buat, maksudnya macam dan juga ada MTAS Production nama dia, kalau mungkin adik-adik kenal. MTAS Production pun awal-awal banyak buat video yang bermanfaat, maksudnya kami banyak terinspirasi daripada video-video macam tu. Nah, daripada situlah kita rasa macam guys, kita ada orang yang berminat nak buat video untuk kita promote, untuk kita promote dia punya produk, tapi pada masa yang sama macam mana supaya video ni dapat banyak tontonan. Jadi customer pertama kami pada masa tersebut ialah seorang klien daripada Singapura, dan dia nak buat video tentang hartanah. So akhirnya yelah, disebabkan tak semua YouTuber start langsung jadi tau. So pada masa tersebut, masih tahun 2016, kita baru start. Kita buat-buat, banyak benda yang tak jadilah. Banyak benda yang tak jadi. Maksudnya kita nak buat video ni tak jadi, kita nak buat video tu tak jadi. So akhirnya hanya lebih kurang beberapa bulan saja kita banyak customer daripada Singapura yang merupakan antara customer yang punca pendapatan kami pada masa tersebut lah. Cuma disebabkan video tak jadi, akhirnya kita tak dapat lagi kerja job-job daripada Singapura. Maksudnya kita tak dapat lagi job-job untuk hasilkan video. And then kita fikir balik lah, maksudnya macam sebenarnya apa yang kurang dengan video kita, dan apa yang tengah trending sekarang ni, macam tu lah. Jadi kebetulan masa tersebut sebelum ada IG lagi, sebelum ada TikTok, laman sosial yang sangat popular pada masa tersebut ialah Facebook. Akhirnya tim kami mula untuk berfikir, maksudnya guys, cuba tengok sekejap apa sebenarnya video yang trending ataupun video yang naik dekat Facebook ni. Masa tu kami tak ada YouTube lagi. Kami ada YouTube pada akhir 2018. Jadi sebenarnya masih baru lagi. And then kita tengok video yang bersifat lawak, and then ada video yang bersifat yang menyentuh perasaan orang, ada video yang ada kena mengenai dengan kehidupan kita. Jadi apa yang kami buat ialah pada masa tersebut kami banyak buat kajian, dan akhirnya selepas kajian tu kita mula mencari untuk macam mana supaya video-video kita jadi viral. Akhirnya ialah masa tu YouTube tak popular lagi. Kalau ada YouTuber kat Malaysia pun tak ramai yang terkenal, dan saya tak yakin masa tu tak ramai orang yang nak jadi YouTuber pada masa tersebut. Sebab masa tu tak nampak lagi YouTuber ni boleh berjaya macam yang sekarang ni lah. Maksudnya macam yang terbaru Alif Irfan sampai tahap boleh beli kereta Lamborghini lah, apa benda semua. And then daripada situ kami mula cari-cari rahsia, inspirasi untuk menghasilkan video yang viral. Dan akhirnya jumpalah. Jadi akhirnya jumpalah beberapa resepi dia. Resepi untuk menghasilkan video yang viral. Viral ni banyak tontonan. Akhirnya kita buatlah video tu. Bila kita buat, alhamdulillah, video pertama kita ialah video tentang masa tu ialah
tengah trending budak-budak raver. Saya tak pasti kalau adik-adik semua ataupun tuan-tuan semua ingat tentang budak-budak raver, budak yang menari-menari dulu dekat tepi jalan. Muda-muda raver, tajuk dia Raver versus Bangla. Tajuk dia macam tu. Itu antara video yang terawal, itu antara video yang terawal yang viral lah. So bila video tu mula viral, kami mula mendapat perhatian. Sebab video tu sebenarnya video tu adalah juga sebenarnya dapat kecaman juga, katanya ada yang kata kita bandingkan orang adik-adik kita ataupun rakyat Malaysia kita dengan orang Bangladesh lah, bla bla bla, macam tu lah. Tapi sebenarnya daripada situ juga sebenarnya sebab di dalam media sosial ni untuk menaikkan sesuatu tontonan ataupun video sebenarnya dia perlukan ramai banyak komen dan banyak share. Jadi daripada situ kita dapat satu lagi, maksudnya input yang sangat input yang sangat bagus, di mana kalau kita nak hasilkan video yang sangat viral ialah kita perlu hasilkan video yang banyak komen. Nah, tapi disebabkan ini juga ramai sebenarnya konten-konten creator ataupun YouTuber cuba untuk menghasilkan video-video yang tak sepatutnya dibuat, sehingga memang banyak juga jumlah tontonan, tapi ada benda yang kita tak fikirkan ialah tentang contohnya macam dosa lah dan lain-lain. Kan betul tak? Contohnya dengan kita buat hasilkan video-video yang contohnya menayangkan aurat. Mungkin ya YouTuber tu mampu naik dengan cara macam tu, tapi disebabkan tu jugalah boleh jadi kita contohnya macam dekat akhirat esok kita dapat nasib yang tak elok hanya disebabkan ini. Sebab adik-adik semua kena ingat, bayangkan kalau satu video yang kita hasilkan tu menjadi dosa pada kita dan video tu ada dekat online, ada dekat YouTube, ada dekat lain-lain dan kita tak mampu nak padam, bayangkan video tu non-stop berjalan. Nah, berapa banyak dosa. Sebab itu antara benda yang pertama yang benda yang selalu kami fikirkan bila mana kami cuba untuk menghasilkan video. Sebab sebagaimana pesan Nabi SAW tadi, betul tak, yang mana kalau kita ajarkan satu kebaikan, maka pahalanya untuk kita, betul tak? Kalau Allah terima, insya-Allah. So itulah yang kami fikirkan juga. Maksudnya macam setiap kali buat video, adakah video ni akan jadi video yang jadi pahala untuk kita ataupun video kita akan jadi dosa untuk kita. Sebab sangat ramai sekarang YouTuber yang tengah naik ataupun yang dah naik, sebenarnya banyak terlupa tentang perkara-perkara macam ni. Jadi akhirnya mereka banyak menghasilkan konten-konten yang sebenarnya melanggar syarat. Contohnya macam mungkin macam prank. Ada ramai je sebenarnya yang tanya dekat kami, maksudnya macam salam Stokom, kami nak buat video ni. Maksudnya macam mana kami cuba untuk buat konten yang bermanfaat. Sebenarnya susah guys, sebenarnya susah untuk menghasilkan untuk jadi seorang YouTuber. Pada masa yang sama kita jadi YouTuber yang berjaya, memberi manfaat, naik, jumlah tontonan naik dan lain-lain, tapi pada masa yang sama kita dapat memberi manfaat dan tak buat benda yang pelik-pelik. Sebenarnya yang kami buat dia pun ada juga pelik-peliknya lah, yang melanggar syarat, lebih kepada melanggar adab kot. Melanggar syarat jaranglah kami buat. Contohnya kami tak pernah upload video yang menunjukkan aurat dan lain-lain, macam itulah. Yalah, sebab macam yang Mr. Wakom cakap tadi, bayangkan kalau satu video tu ada menunjukkan aurat, lepas tu kita upload, lepas tu esok kita mati, kan, benda tu kan akan jadi satu masalah untuk kita. Alangkah baiknya kalau sebab tu juga disebabkan kami dulu juga bermula dengan menghasilkan video untuk para asatizah, kan, para ustaz-ustaz, alim ulama. Daripada situ juga kami terinspirasi daripada mereka untuk menghasilkan video yang mana video tu sekurang-kurangnya kalau orang tengok, kalau orang tak tengok tak dapat dosa untuk kita, ataupun dapat pahala, So dua tu je. So
Jadi kalau ada adik-adik yang berminat untuk nak jadi YouTuber, sebenarnya sangat penting lah untuk kita ada ilmu lah, terutamanya ilmu agama. Bagi kami lah paling penting perlu ada ilmu agama. Sebab ilmu agama ni ialah macam Rasulullah SAW cakap, siapa yang inginkan dunia maka dia perlukan ilmu, siapa inginkan akhirat dia perlukan ilmu, yang nak kedua-duanya pun dia perlukan ilmu juga. Cumanya sekarang tak ramai orang yang ada atau mencari ilmu agama, walaupun apa yang dia buat tu seakan-akan nampak untuk dunia. Betul tak? Ramai orang macam nak naik cepat lah kat TikTok, ramai orang nak ada follower banyak lah tiba-tiba, ramai orang macam nak jadi YouTuber yang terkenal tanpa memikirkan konten tu manfaat ke, dosa ke, melanggar ke apa yang Nabi SAW ajarkan. So macam tu lah. And then macam mana kita nak jadi seorang YouTuber yang berjaya? Sebenarnya untuk jadi seorang YouTuber berjaya, sama macam yang misal kami share tadi, kita perlukan ilmu juga sebenarnya. Maksudnya selain kita ada ilmu agama, kita perlukan ilmu teknikal. Ilmu teknikal ni maksudnya macam kita macam Alif Irfan dulu sebelum jauh ni, dia pun dia banyak berjumpa dengan YouTuber lain, tanya, cari inspirasi dan lain-lain. Dia pun banyak buat macam tu juga. Dan antara benda yang paling penting ialah, yang ramai orang tak buat ialah macam mana supaya kalau kita jadi seorang YouTuber, kita pada masa yang sama kita menjadi inspirasi yang baik pada orang lain. Nah, itu yang banyak orang tak buat sekarang. Yang penting ialah janji YouTube aku naik, janji nama aku naik, akhirnya dia buat segala benda yang tak elok. Nah, macam tu. Dan amat disayangkan kalau kita buat video semata-mata hanya untuk ataupun nak jadi YouTuber semata-mata hanya untuk dunia lah bagi Mr. Kokom. Sebab sayang kan, maksudnya macam sebab video yang kita share ni hari ini boleh jadi akan di-share sehingga bertahun-tahun akan datang, atau beratus tahun, atau sampai akhir masa, mana kita tahu kan. Sebagaimana kalau kita belajar daripada kitab-kitab alim ulama dan lain-lain, sampai sekarang buku mereka masih dikekalkan dan lain-lain, karangan mereka. Setidaknya untuk kita jadi seorang YouTuber kena ada visi yang macam tu lah. Maksudnya pandangan ke hadapan yang macam tu. Tanpa pandangan yang macam tu, bagi kami ialah anda hanya akan untung di dunia saja dan orang akan lupakan anda. Tapi sebenarnya ramai yang kecundang awal. Ramai. Kalau kata 1,000 orang nak jadi YouTuber, mungkin yang betul-betul jadi mungkin 1-2 orang saja. Sebabnya apa? Sebab sebenarnya dia kekurangan minat yang dan juga tujuan yang ingin ditanamkan untuk penghasilan ataupun nak jadi YouTuber tu. Maksudnya sekurang-kurangnya simpan niat yang baik, yang kita percaya bahawa insya-Allah Allah akan balas. Sebab ramai yang YouTuber juga yang mengadu datang katanya macam Mr. Kokom, saya dah buat video macam ni. Memang Mr. Kokom cakap video macam ni mungkin tak melanggar syarat dan lain-lain, tapi tak banyak tontonan. Ingat guys, memang kadang kita dalam membuat video mungkin kita perlukan tontonan, sebab dengan adanya tontonan tu kita mampu sampaikan pesan-pesanan yang baik, kita sampaikan dakwah-dakwah yang baik, kita jadi contoh yang baik. Tapi kena ingat guys, kalau kita tak dapat pun tontonan tu, usaha kita yang baik itu Allah sudah catat dan insya-Allah Allah akan balas berdasarkan niat kita. Itu jauh lebih baik daripada korang dapat 1 juta tontonan tapi korang tak ada niat yang baik untuk agama. Korang hanya dapat dunia je, ke akhirat dapat habuk. Better dapat 1 views ke 2 views tapi Allah nilai berat dekat akhirat, betul tak? So ini antara benda yang ramai orang tak ambil kira lah. Itu antara benda yang maksudnya macam kemahiran. Sebenarnya dia kemahiran dia perlu, tapi ilmu sebenarnya jauh lebih perlu. Sekurang-kurangnya kalau nak masuk dunia YouTube, basic agama kita kena kuat dulu supaya kita tak tercebur untuk masuk dalam membuat video benda-benda yang bukan-bukan lah, yang bukan-bukan, yang tak elok, yang tak memberi manfaat ataupun beri contoh yang kurang elok pada orang. Sebab kena ingat,
Kalau kita beri contoh yang tak elok kepada orang, yang dirisaukan ialah kita akan dapat juga dosa daripada Allahumma salli ala Muhammad yang kita ajarkan kepada orang lain. So itu bila bercakap tentang dakwah Islamiah. Maksudnya beri contoh yang baik kepada masyarakat, beri contoh yang baik kepada generasi-generasi setelah kita. Untuk and then untuk nak jadi YouTuber sepenuh masa sebenarnya memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Dia bukan benda yang mudah. Kita perlu untuk buat benda ni dan mempunyai plan yang sangat solid lah. Benda ni bukan semudah macam jom kita buat video jadi ni. Kalau jadi macam tu maknanya itu hanya luck lah. Maksudnya kita perlu, kami banyak berfikir kalau korang tanya kepada YouTuber, abang-abang YouTuber ataupun kakak-kakak YouTuber yang dah terkenal apa semua, banyak benda di sebalik tabir yang sebenarnya kita tak tahu, macam mana dia orang punya struggle dan lain-lain. Benda tu betul-betul perlukan kemahuan, keinginan dan juga tekad yang tinggi, semangat yang tinggi. Sebab kadang bukan hari ni jadi dia orang buat langsung jadi. Tak. Dia orang kadang 5 tahun. Bayangkan kami start buat video dari 2013. Baru ada YouTube pada 2019. 6 tahun baru ada YouTube. Itu tak masuk nak naiknya. Cumanya memang ada cabaran lah. Contohnya macam antara cabarannya ialah bila kami buat video yang macam ni, tontonan dia memang tak seramai video yang mungkin, minta maaf cakap, agak sedikit bukan-bukan atau bertentangan dengan agama. So benda tu pun antara benda yang kena diambil kira kalau ada yang berminat untuk nak jadi YouTuber. Sebab benda tu akan membuat kita kadang rasa lemah semangat tau. Tengok contohnya macam kita tengok subscriber orang dah naik dah sampai juta dan kita punya belum sampai sejuta. Tapi kena ingatlah pada niat kita punya niat asal macam tu. Dari segi pendapatan pula sebenarnya ramai yang masih fokus kepada iklan di YouTube. Memang kalau kita jadi seorang YouTuber, kita sebenarnya boleh dapat pendapatan yang lumayan. Cuma banyak yang tak sedar bahawa pendapatan terbesar daripada YouTube ialah datang daripada penaja ataupun sponsorship. Kalau korang tengok video YouTube, video dia ditaja oleh sekian lah, dia review barang lah dan lain-lain. Tapi untuk capai ke situ, still kena dapatkan tontonan yang banyak dulu. Sebab ramai orang yang maksudnya macam ingat kalau jadi YouTuber dapat monetize, kita boleh dapat duit yang banyak. Tak. Sebenarnya macam saya cakap, mungkin dari 1000 orang yang ingin nak jadi YouTuber, mungkin hanya 100 orang je yang berjaya monetize. Dari 100 orang yang berjaya monetize, mungkin hanya 1 orang saja yang berjaya mendapat penaja. Sebab penaja ini ialah antara income terbesar daripada seorang YouTuber. Kecuali YouTuber yang bermain dengan views. Contohnya macam YouTuber yang tontonan dia banyak. Tapi ramai yang tak sedar tentang peluang ni. Sebab tu pentingnya kalau boleh, kalau kita nak jadi seorang YouTuber, alangkah eloknya kalau kita belajar tentang branding dan lain-lain. Okay, sebab masih dulu awal-awal kita start video, susah tau nak cari orang yang nak bayar 2,000 pun susah untuk hasilkan video. Nak cari orang yang boleh mampu bayar kita 2,000. Sebab apa? Sebab masa tu orang tak kenal, tak ada branding, kita tak ada lain-lain. Sebab tu nak jadi seorang YouTuber ni, dia bukan hanya perlu pendidikan tentang macam nak jadi YouTube, tapi kita perlu belajar banyak benda, belajar tentang pemasaran dan lain-lain. Sebab kenapa? Sebab bila kita cakap pasal pemasaran, YouTube ni sebenarnya ibaratnya TV. So bila TV tu banyak tontonan, kalau biasanya TV tu akan banyak iklan. Contohnya macam kita cakap dulu TV3 ataupun TV berapa yang banyak iklan. Kecuali TV yang berbayar kan. Cumanya apa yang bagus ialah kalau dulu mungkin kalau kita nak jadi seorang artis, jadi penyanyi, jadi pelakon, kita kena masuk TV. Tapi sekarang dengan adanya YouTube ni, kita boleh hasilkan kita punya TV sendiri. Nah, betul tak? Cumanya macam mana kita nak hasilkan rancangan yang menarik.
Sebab tu nak jadi YouTuber ni bukan satu perkara yang mudah, kena belajar cara nak hasilkan show yang menarik. Show ni maksudnya macam apa yang orang kat YouTube suka tengok. Sehingga kita dapat banyak tontonan. So maksudnya tak cukup hanya keinginan untuk jadi YouTuber saja. Kita perlu ada ilmu tentang pemasaran, ada ilmu tentang penghasilan konten, ada ilmu yang sekurang-kurangnya paling basic tentang penghasilan video itu sendiri, nak hasilkan video yang cantik macam mana. Dan untuk pengetahuan semua, kami bahkan Mr. Kokok secara peribadi sendiri belajar semua tu sejak di bangku sekolah lagi. Sama mungkin macam adik-adik sekarang yang masih di bangku sekolah. Kalau berminat tentang nak jadi YouTuber, dari sekarang lah nak kena belajar. Nak kena belajar nak syuting kena pakai kamera apa. Sekarang lah nak belajar. Daripada sekarang. So at least maksudnya tak adalah kita asyik tengok YouTube, hanya tengok prank-prank lah apa benda semua yang mana sebenarnya berlanggar dengan kita punya ajaran lah, betul tak? Taklah tengok tentang social experiment sahaja. Tapi tengok konten-konten education ni sebab kat YouTube ni banyak benda yang kita boleh belajar. So itu yang kami rasa ramai orang yang terlepas tentang kat itu benda yang ni. Sekurang-kurangnya kalau ada sesiapa yang nak jadi YouTuber dari sekarang lah belajar macam mana cara untuk hasilkan video je dulu. Kita tak cakap pasal nak hasilkan konten. Tapi tak bermakna kita boleh jadikan dia satu kejaya yang boleh jadi kejaya impian semua orang. Tak, sebab banyak lagi kejaya yang lain. Kita masih macam kamu cakap, kita masih lagi perlukan doktor, kita masih lagi perlukan engineer dan lain-lain. Tak semua orang patut jadi YouTuber bagi kami. Semua orang sebab masing-masing orang dia punya kemahiran tak sama. So kita buat apa yang kita mahir. Dan yang paling penting sambil kita buat apa yang kita mahir tu, kita pastikan apa yang kita buat tu memberi manfaat. Rasanya itu je yang paling penting. Tak kisah, kita tak perlu jadi seorang YouTuber pun sebenarnya. Cumanya bila dia tanya adakah YouTuber ni akan masih relevan lagi sehingga akan datang, jawapannya ialah media sosial sangat cepat, terlalu cepat bahkan. Jadi apa yang kami sarankan, sesiapa yang nak jadi seorang influencer, nak jadi YouTuber ke dan lain-lain pun perlu juga belajar tentang macam mana media sosial ni berfungsi, which is dia sangat cepat, dia cepat bertukar. Kalau dulu awal-awal semua orang ada Facebook, dan tiba-tiba orang berpindah kepada IG, dan daripada IG orang mungkin berpindah kepada mana, Twitter ke apa ke. So ini pun antara benda yang kita perlu belajar. Maksudnya nak jadi seorang YouTuber pun banyak benda yang nak kena belajar. Semua macam Nabi SAW pesan, semua benda perlukan ilmu. Betul tak? So memang tak semudah yang kita maksudnya macam bayangkan. Macam aku buat video, nanti upload, nanti ramai lain tonton. Tak. Dia tak semudah itu. Kalau semudah itu sebenarnya ramai yang dah jadi YouTuber yang berjaya. Tapi macam kami pesan, sekalipun kita tak jadi seorang YouTuber berjaya, kena ingat niatkan kita punya tontonan, kita punya konten tu, ataupun salah satu daripada konten kita. Sebab kita ada, kalau kami sendiri ada dua jenis konten. Satu konten yang khusus untuk agama, satu konten yang khusus untuk kita punya penaja, which is iklan-iklan yang kita buat kat YouTube. Ialah sekurang-kurangnya diselitkan niat bahawa mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sama ada diri sendiri ataupun orang lain, sehingga mudah-mudahan dengannya Allah terima kita punya amalan. Yang mana kalau Allah terima dan kita ajarkan perkara yang elok, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat pahala. Walaupun tak ada yang menonton, bahkan sebab Allah ni Maha Adil. Allah ni Maha Adil. Dia tak tengok kita punya outcome, dia tak tengok pun. Yang dia tengok ialah usaha kita macam mana untuk hasilkan konten tu. Jadi jangan esok nanti buat video waktu sedih pula. Dah buat video waktu sedih pula, kata macam alamak tak ada nak tonton, so komen saya tak boleh lah buat Instagram macam ni. Boleh tak saya nak buat konten-konten macam prank ke yang lain, ataupun konten-konten yang melanggar syarak. Tak.
Sebab ya korang mungkin akan dapat tontonan dengan buat konten macam tu, tapi korang akan dapat dosa. Kan rugi, betul tak? So sebab okay, kita sambung lagi pada topik masih wujudkan YouTuber 20 tahun akan datang. Sebab 20 tahun akan datang kita tak tahu media sosial apa pula yang akan muncul tiba-tiba dan naik. Macam baru-baru ni yang naik tiba-tiba TikTok kan. Tapi YouTube ni saya rasa akan kekal agak lama juga sebab dia macam channel TV. Tak banyak sekarang media sosial yang menyediakan platform untuk tempat yang kita boleh belajar, boleh menonton hiburan, boleh mencari ilmu dalamnya. Seperti YouTube tak banyak. Sebab itulah mungkin pentingnya untuk kita maksudnya berpartisipasi juga kalau ada yang memang ada kepakaran tentang dunia YouTube untuk join dalam YouTube sekali untuk menghasilkan konten-konten macam ni lah. Supaya apa? Supaya YouTube tak dipenuhi semata-mata oleh benda-benda yang melalaikan lah. Itu je lah saya rasa ni. Dan tak cukup di situ saja. Sebab bila kita dah mula dapat pengaja, and then kita dapat apa yang namanya Allahumma salli selamat. Kita dah mula dapat pendapatan ataupun income. Masih lagi kita perlukan ilmu yang lain juga. Maksudnya nak jadi YouTuber, rupanya ingatkan jadi YouTuber macam tu je. Mudah gitu upload video jadi tak. Kita nanti nak kena belajar untuk buat saving, nak menguruskan keluar masuk duit dan lain-lain. Nak menguruskan macam mana kita nak berhadapan dengan cukai. So memang tak semudah yang kita nampak sebenarnya. Nak jadi seorang YouTuber memang tak semudah yang kita nampak. Sebagaimana macam kita nampak, oh dia upload video macam ni tiba-tiba naik. Tak. Sebab tanpa ilmu-ilmu ni bagi kami agak bahayalah untuk orang maksudnya menceburi apa-apa bidang lah. Betul tak? Saya rasa itu sedikit sebanyak tentang dunia YouTube, sedikit sejarah tentang macam mana kami mulakan YouTube. Yang asalnya tak berniat nak jadi YouTuber pun, hanya buat video untuk customer. Cumanya ialah kami dulu sebenarnya antara pendidikan terawal kami dalam dunia marketing, dunia media sosial ialah kami banyak belajar daripada seminar-seminar dulu. Seminar-seminar macam mana nak cara buat marketing kat Facebook, cara buat marketing kat YouTube pun kami belajar juga. Walaupun tak belajar dekat contohnya macam ialah dulu mana ada subjek contohnya macam kita nak masuk universiti tapi yang fokus dalam bidang YouTube, tak ada. Jadi ambil juga peluang-peluang yang macam ni, peluang-peluang yang maksudnya macam yang susah kita nak dapat, contohnya macam mana kita nak jadi ahli pemasaran lah dan lain-lain. Sebab YouTube is about marketing lah bagi kami. So benda tu ialah benda-benda yang kena ambil kira. Maksudnya kita nak jadi, memang nampak kita satu benda je YouTube, tapi sebenarnya ilmu yang diperlukan sangat banyak. Ilmu tentang agama, ilmu tentang pemasaran, ilmu tentang ini, ilmu tentang itu. Lepas tu kalau dah jadi YouTuber pula nak tahu tentang ilmu tentang keuangan, pengurusan wang ini, itu dan lain-lain. Banyak sangat ini. So ini bukan satu bidang yang mudah untuk diceburi, tapi nak tak nak sekurang-kurangnya kita umat Islam ada yang menceburi supaya kita dapat memberi konten yang baik. Jadi lebih kurang macam tu. Seterusnya saya lebih selesa kalau ada soalan-soalan dan lain-lain. Mungkin kita boleh share supaya talk ni tak jadi boring sangat kan. Betul tak? Kalau ada adik-adik yang ada soalan ke macam mana? Macam mana? Tuan ataupun moderator kita atau adik moderator kita? Kalau nak buat YouTube tu kena ada idea dan kena fikir macam mana nak invest time, lepas tu nak kena bagi orang yang tengok kita punya channel ni tak boring lah. Betul. Nak kena invest time untuk kita belajar konten apa yang menarik. Yang pertama. Yang kedua, nak kena invest time untuk buat konten yang menarik tu tapi still bermanfaat. Macam tu. Betul tak? Supaya kita macam aku cakap, tak semata-mata kita hanya dapat dunia saja, kat akhirat kita rugi. Sebab sayang kan kalau kita tiba-tiba kita popular ni, kita boleh jadi inspirasi untuk orang ramai. Yang orang ramai pula yang terinspirasi untuk hasilkan video-video yang
yang baik, kalau Allah terima, pahalanya ya Allah, saya tak saya hanya Allah saja yang tahulah dia punya pahala. Macam itulah ibaratnya, betul tak? Jadi adik-adik jangan fikir maksudnya macam jadi YouTuber saja nanti rugi. Nanti ruginya apa? Ruginya kita hanya jadi YouTuber je lah. Betul tak? Kita jadi YouTuber. Lepas tu okey. Bahasa kasarnya mati pun orang tak kenal, contoh. Betul tak? Jadi memang tak cukup untuk tahu cara nak hasilkan konten menarik, tak cukup kat situ. Dia tak berhenti kat situ. So banyakkan belajar. Belajar dengan cikgu-cikgu apa semua, tanya cikgu apa ini, mungkin kita boleh share pengalaman hidup apa dan lain-lain daripada orang-orang yang lebih dewasa. Kita share cerita-cerita yang menginspirasikan. Cumanya jangan sedih lah nanti kalau dah buat YouTube and then tak ada yang menonton lah apa dan lain-lain, sebab macam Mr. Kokom cakap, YouTube ni bukan untuk semua orang. Okay? Alright. Lagi mana nak bertanya? Silakan. Okay. Thank you so much, Mr. Kokom, for the interesting and insightful sharing. Now, if anyone has any questions, don't be shy to ask or write your questions in the chat box. I'm sure Mr. Kokom would be pleased to answer them. But let me remind you, please raise up your hand before asking a question and wait until I call your name. Does anyone has any question? Kalau okay, kalau tulis di chat pun tak apa. Mana tu macam malulah nak tanya segan, nak tanya langsung kat Kokom bukan apa benda semua. Tuliskan di bahagian chat tu, adik-adik boleh tuliskan kat situ. Ustaz Fikri has a question. We will start with Ustaz Fikri first. Alright. Fikri. Okay. Assalamualaikum. Ustaz Fikri. Allah, minta maaf. Tidaklah Ustaz. Allah, saya minta maaf. Saya ingat adik Fikri rupanya. Ada. Okey, Assalamualaikum. Pertamanya sangat betul lah untuk kami dapat Mr. Kokom dalam kita punya slot dekat sekolah. Cumanya saya bersetuju dengan abang, memandangkan saya tengok dalam banyak-banyak YouTuber kan, yang betul-betul YouTuber yang betul-betul give the big impact lah, yang betul-betul bagi impact ni tak banyak, yang bagi konten yang bermanfaat lah. Sebagai contoh yang saya boleh bertunjuk, Kokom ajar, pernah dengar ajar? Ada? Ajar. Pakai spek mata. Itu so banyak macam kami bukan seorang YouTuber lah kan. Kami bukan seorang YouTuber dan kami tak tahu sangatlah berkaitan dengan benda tu. Cumanya saya secara humble request lah. Saya sebenarnya ada request kepada Mr. Kokom ni. Boleh ke? Boleh, silakan. Okay. Sebab saya ikut Kokom B ni daripada video Habib Ali lagi. Sampailah sekarang. Maksudnya memang banyaklah saya ikut video Kokom dan saya perasan video Kokom ni banyak subliminal message. Maksudnya message yang dia tak tegur secara direct tapi dia bagi sindiran lah, secara satira lah. Saya suka lah benda tu. Cumanya saya sebenarnya berasa sangat takut dan rasa sangat khawatir lah dengan kita punya generasi yang akan datang ni lah kan. Sebab diorang ni sangat influence dengan YouTuber ni. Apa yang YouTuber buat memang diorang akan sangat ikut. Betul. Contoh apa yang contoh. Nak masuk, Kokom masuk Telegram ni pun mak-mak cakap terima kasih kat sekolah sebab panggil Kokom. Maksudnya macam mana YouTuber ni bagi influence kepada anak-anak. So saya punya humble request lah. Saya bukan YouTuber. Cumanya saya kalau boleh lah Mr. Kokom buat satu kalau boleh lah saya akan boleh buat satu video yang secara subliminal message-nya menegur YouTuber yang lain. Kita tak tegur direct kan. Menegur YouTuber lain yang kontennya bagi saya agak kurang sesuai dengan pelajar. Sebagai contoh saya tak boleh nak sebut
melalui sesetengah YouTuber ni, pelajar-pelajar saya mula kenal apa itu Tebu Pahit, apa itu geng serai, apa itu geng-geng yang which is I don't think that is a good influence lah untuk pelajar-pelajar. So saya tak tahu saya nak luahkan kepada siapa. So kalau Mr. Kokom dapat membantu kami guru-guru dalam menegur, bukan menegur lah, dalam memberi mesej kepada YouTuber-YouTuber lain agar berjaga-jaga dalam membuat konten supaya generasi kita ni tidak terpengaruh. Sebab saya banyak kalau tengok social eksperimen kan, ada yang terbangkan 10,000 ke atas langit kan. So macam aduh, saya kata apa yang diorang cuba sampaikan sebenarnya kan. Itu yang saya terima kasihlah Mr. Kokom kalau request saya diterima. Kalau tak terima pun sekurang-kurangnya saya dah menyampaikan tanggungjawab saya sebagai seorang guru kepada orang yang lebih berkemampuan lah, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Allah, terima kasih. Satu request yang agak heavy juga sebenarnya. Sebab ada di kalangan YouTuber tu sendiri ialah kawan-kawan daripada Mr. Kokom sendiri, kenalan lah. Kenalan. Cumanya mungkin, sebab tu Mr. Kokom kata pentingnya ilmu, sebab ilmu ni lah yang kita akan didik kita jadi seorang YouTuber yang lebih baik. Sebab kenapa? Kalau tak, nanti kita akan jadi buat konten-konten macam ni lah, konten-konten yang memberi pengaruh yang kurang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga kita malah jadi perosak generasi. Contoh kan, secara tidak sampai kita sedar, tapi kita popular ni, kita dapat income yang banyak. Kadang benda-benda macam tu banyak mengelabui kita sebagai manusia lah. Mungkin kita akan consider lah untuk buat konten macam tu. Cuma kami masih cari angle lagi kat mana, macam mana cara kita sebutkan benda ni. Sebab misal kau anggap mereka tak tahu macam tu. Sebenarnya mereka tak tahu ataupun mereka tak sedar yang benda tu sebenarnya tak dibenarkan contohnya kan. So sebenarnya macam tu je. Itu yang membuatkan mereka menghasilkan konten-konten macam tu. Sebab tu sangat penting. Sebelum masuk di YouTube, agama tu Mr. Kokom rasa perlu kita ada basic yang sangat kuat. Sekurang-kurangnya tahu mana yang halal dan haram lah. Contohnya macam video prank, contohnya macam sebenarnya kita tak boleh. Adik-adik So kepada adik-adik yang nak jadi YouTuber ni, minat tiba-tiba nak buat video prank, jangan buat video prank. Dalam Islam kita dilarang untuk memprank. Ada larangan yang sangat jelas. Sama ada larangan dari segi menipu orang untuk jadikan bahan tertawa, yang mana dilarang, ataupun menyakiti orang dalam video. Sebab sekurang-kurangnya prank ni salah satu isi dia mesti ni, menipu orang untuk jadi bahan ketawa ataupun menyakiti orang tanpa kita sedar ataupun kita tak sedar. Kan kadang kita macam kalau yang konten-konten yang tengah trending sekarang, contoh macam kadang bahkan contoh macam tipu mak ayah tapi sampai upload untuk TikTok dan lain-lain. Trend macam mana kalau kita cakap macam ni dekat mak, macam mana kalau kita cakap macam ni ke ayah, macam mana kalau kita cakap kita buat contohnya macam jari kita terputus, contohnya macam. So benda-benda yang macam ni walaupun sebenarnya tontonan dia banyak, menarik, sebab kita tengok reaksi orang tu, reaksi mak dia, reaksi saudara dia, reaksi kawan dia, sebenarnya sangat dilarang. So kalau boleh adik-adik yang berminat memang elakkan benda-benda macam ni lah. Itu pesan Mr. Kokom. So ambil daripada YouTube yang dah naik ni, ambil dia punya semangat. Macam mana semangat dia orang nak berjaya tu. Bahkan dia punya semangat tu jauh lebih semangat daripada kami yang buat video yang bermanfaat ni. Ambil dia punya semangat tu daripada dia orang, boleh ambil macam mana inspirasi ni, tapi jangan ambil dia punya konten. Macam tu lah. Lepas tu kalau ada soalan macam mana, contohnya macam ada yang bertanya adik Maisarah, adik ke, takutnya cikgu juga ni sekejap lagi kan. Macam mana nak dapat keyakinan untuk membuat konten. Keyakinan tu perlu dibina, dia tak datang sekaligus. Kalau tengok dari segi keyakinan dalam lakonan pun, usaha dulu lakon macam kayu lah, betul-betul kayu lah. Sekarang dia kurang kayu sikit lah, masih ada kayu tu. Macam tu. So benda tu memang perlu perlu masa untuk kita buat benda macam tu. Me have 20 subs. Jangan risau adik, jangan risau. Ada 10 sub ke, ada 1 sub ke, tak kisah.
Sebab jumlah tontonan sekarang tak penting sangat. Yang penting konten yang kita hasilkan tu bermanfaat. Nah, so siapa yang ada soalan tu lagi tolong tulis di ruang komen. Macam tu. Assalamualaikum Mr. Kokong daripada adik ataupun akak Nur Safia kita. Macam mana Mr. Kokong handle hate comments? Kadang hate comments ni buat kita trigger juga. Kita kadang selalu berbalas. Kadang kita terpaksa balas lah apa benda semua. Tapi alangkah baiknya kalau kita abaikan saja. Sebab makin kita balas sebenarnya makin menjadi. Itu yang pertama. Dan mereka akan dapat kepuasan. Dengan kita balas tu, kita dapat mereka punya perhatian. Mampus kau, contoh ibarat macam tu lah kan. Dia akan rasa happy dengan hate comment tu. Bila dia rasa happy dengan hate comment tu, kita balas. Maka benda tu akan jadi first, kita akan letak diri kita sama rendah dengan mereka dengan yang melakukan kata-kata yang tak baik. Yang kedua, kita akan menjatuhkan kita punya reputasi jugalah. So, nak cerita kalau ada hate comments, kalau perlu dijelaskan, jelaskan. Tapi kalau tak perlu dijelaskan, abaikan. Macam tu. Lagi soalan kan? Adik-adik, kakak semua ni, mana yang minat nak jadi YouTuber macam Kokong, macam mana gini macam tu. Mr. Kokong. Ya, saya. Assalamualaikum. Apa maksud kalau kita marah kita tu kita boleh buat untuk jadi pembakar semangat kita untuk lagi berjaya? Contohnya Maksud dia apa? Contohnya ada kawan, saya yakin kawan-kawan semua kawan-kawan yang baik kan. Tak, ini contohnya kawan-kawan Mr. Kokong lah. Mr. Kokong ada kawan yang kurang baik ataupun kurang elok. And then tiba-tiba dia kata kita begini. And then kita akan jadi rasa marah kan. Kalau marah jangan tumbuk dia. Nanti jadi gaduh pula. Apa yang dikata kita tu macam kita tak mampu buat ataupun kita dipandang rendah disebabkan benda tu, jadikan benda tu membakar semangat untuk kita dia berjaya lah. Macam tu lah. Kan kita rasa geram tu. Kita jadi geram kan kalau kita orang buat kita marah kan. Rasa geram tu kan kita rasa berapi-api, lepas tu macam ada semangat nak buat benda. Gunakanlah semangat tu untuk kita buat apa yang untuk kita buktikan kepada dia bahawa kita boleh buat. Contoh, kita boleh berjaya. Macam tu lah. Assalamualaikum Abang Kokong. Ya, saya. Boleh saya tanya soalan? Saya ni kalau saya nak buat video, saya ni seorang pemalu. Kalau saya buat video, kalau saya tunjuk muka saya, macam ada, kalau lah ada yang haters saya, dia cakap apalah muka macam ada bintik-bintik lah, macam apalah kulit warna hitam lah, macam itulah. So saya pun sakit hati lah kadang-kadang. Ada orang komen macam tu ke? Jahatnya. Siapa dia? Tak ada lagi. Kalau ada, macam mana saya nak buat? Tutup je muka. Kalau nak buat gaming pun tutup. Tapi kalau dia orang minta saya nak face reveal last sekali, sebab kalau saya nak buat video, saya nak buat masa 100k subscriber, saya baru nak tunjuk muka saya. Saya nak buat face reveal. Tak semestinya kita buat konten kita perlu sama ada kita daripada awal kita dah tunjuk muka ataupun kita tak boleh tunjuk muka sama sekali pun. Ada dua pilihan saja. So kalau orang kita tunjuk daripada awal dan orang boleh terima dengan konten kita, orang tak akan pandang pun muka kita macam mana. Tapi kalau kita memang tak nak tunjuk muka kita, jangan tunjuklah sama sekali. Dua tu je. Start konten anda dengan tunjuk muka ataupun tak tunjuk muka sama sekali. Itu je. So saya yakin adik pun tahu macam video-video contoh macam face reveal lah apa benda, tak payahlah, tak payah follow lah face reveal tu. Kalau macam tak confident dengan nak tunjuk muka, tak payah tunjuk muka lah. Betul tak? Saya malu sebenarnya. Itulah. Maknanya biarlah tak payah buat muka, tak payah nanti tiba-tiba 100k subscriber face reveal, tiba-tiba kan, tak payahlah. Okay, Mr. Kokong, Hafiz ada raise hand, maybe dia nak tanya soalan. Alright, silakan. Hafiz. Assalamualaikum. Assalam. Nama saya Nur Afiqah Rizwan. Apa khabar? Saya salah satu fans Mr. Kokong. Allah, terima kasih.
Saya ada minta maaf, saya bukannya seorang YouTuber yang berjaya seperti Mr. Kokom. Tapi saya ingin memberi satu request kepada Mr. Kokom. Apa requestnya tu? Request saya sama membuat teguran juga kepada seseorang YouTuber. Tapi YouTuber ni dia mengambil penaja daripada syarikat judi seperti mana ASRB, like macam kita guest satu pasukan untuk main bola, and then if the pasukan win, he will get money like that lah. Ada gambling lah, ada perjudian gambling lah. Like ASRB, he said okay, penaja kami lah judi macam tu, like that. Ramai saya pernah nampak ramai yang ambil penaja daripada syarikat judi seperti mana ASRB, itulah. Oh, iyalah. Sebab tu macam Kokom cakap, penting untuk kita hasilkan konten yang bermanfaat dan kita berikan ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, nanti jadi macam ni lah. Kita penaja pun kita ambil penaja yang tak elok, betul tak? Benda tu kita kena ambil kira. So, tapi untuk teguran tu sebab Mr. Kokom tak kenal dan Mr. Kokom tak tahu sebenarnya siapa yang buat konten macam tu. Mungkin teguran awam boleh kot mungkin teguran awam yang boleh kita buat untuk mereka kan, betul tak? Teguran awam yang mana maksudnya kita jangan ambil penaja-penaja yang tak elok lah, apalah, betul tak? Tapi untuk kita teguran khusus kepada atau yang kita tujukan kepada YouTuber tu, mungkin tidak, mungkin kan, betul tak? Bukan kakak, abang lag. Okay. Alright, so untuk request tu mungkin Mr. Kokom akan terkeluh. Kira. Apa kena start balik lah kakak? Apa kena keluar lagi? Lagi soalan seterusnya? Okay, kalau ada soalan lagi boleh tanya. Teacher Safia ada tanya satu soalan ni. Soalan dia, apa pendapat Mr. Kokom tentang membeli viewer untuk naikkan view di YouTube? Okay. Ini pun antara benda yang jadi concern juga. Untuk nak beli viewer, semata-mata kita nak naikkan tontonan, rasanya macam ni. Okay. Apa yang menyebabkan korang subscribe satu-satu channel tu? Sebab kan interesting. Interesting kan? Okay. So, sebab kadang-kadang dia macam berlawak seperti mana Mr. Kokom buat pasal syarikat Ryan tu. Or sometimes getting sebab dia famous channel shout out to another channel. Because sometimes is cringe, which I love. Kadang-kadang cerita tu sedih seperti mana Mr. Kokom buat cerita Cassandra. Oh, wow, betul-betul. Kadang-kadang cerita sedih. Kadang-kadang tiba-tiba main subscribe je. Oh iya, kadang-kadang main subscribe je. Tapi mostly banyak yang subscribe sebab minat kan, betul tak? Betul. Lagi satu cerita yang paling sedih tu yang waktu tajuk dia pembunuh tu, waktu Mr. Kokom tak boleh balik kampung tu. Oh iya ke? Sedih kan? Banyak lagi lah yang lawak-lawak. Seperti pada sekolah dekat Mare. Yang paling lawak video Mr. Kokom adalah tolong mak. Sebab mak dia tak pandai pakai lipstick. Oh iya ke? Tiba-tiba apalah nak. Betul-betul. Adalah. Itu Pendek cerita, korang subscribe sebab macam best lah konten Mr. Kokom punya konten ataupun siapa punya konten. Dia sedihnya lah, dia lawaknya. Okay, sebenarnya orang subscribe kita punya channel sebab benda-benda macam ni. Benda-benda yang menarik perhatian ataupun minat orang ramai. Jadi kita jangan kita beli tontonan rugi sebenarnya. Ruginya sebab apa? Sebab kalau orang tak minat juga tontonan video kita, akhirnya orang tak subscribe juga, betul tak? Betul. So cari konten yang orang minat itu je. Kuncinya itu je. Kuncinya memang cari konten yang orang minat.
Kalau kita buat konten yang orang tak minat, tapi jangan semua konten yang orang minat kita buat. Contohnya macam saya cakap tadi, prank lah, apalah, kan ramai orang minat tu. Saya tak suka prank. Bagus. Dia Kalau macam suka menipu prank tu orang. Sebab Dia prank menipu tu, orang. sebab Dia menipu orang. prank tu macam menganiaya orang. Kadang menganiaya orang je lah, mungkin tak semualah, tapi Kadang buat orang ni tak memang trust dia anymore. tentulah, betul tak? Lagi soalan? Okay, Nur Sofia ada angkat tangan. Sofia, you may ask your question. Mr. Kokom tahu ke bagaimana algoritma YouTube dijalankan? Nah, itu satu soalan yang sangat tinggi dan antara benda yang kalau adik daripada sekarang dah tanya tentang algoritma, maknanya pandangan adik sangat jauh lah. Pandangan adik sangat jauh dan adik sekurang-kurangnya faham tentang maksudnya how YouTube work. Sebab algoritma ni untuk bagi mereka yang tak tahu ialah macam mana YouTube memilih ataupun macam mana computerization YouTube memilih konten-konten untuk disajikan kepada orang ramai. Perasan tak kalau kita tengah tengok video tiba-tiba kat tengah ada suggested. Tiba-tiba kat belah kanan kita ada tulisan suggested video. Betul tak? Ataupun ada recommended for you. Itu sebenarnya algoritma. Algoritma ni lah yang kita perlu belajar akhirnya untuk kita menghasilkan konten yang YouTube boleh sarankan kepada orang untuk tonton. Cumanya algoritma ni ada kena-mena dengan jadual upload kita. Kalau kita rajin upload dan kebetulan subscriber kita tengah banyak masa tu, algoritma YouTube akan pick up kita punya video. Contoh, pernah tak korang tonton satu video and then tiba-tiba korang buka YouTube lagi, korang dapat suggestion daripada channel yang sama? Pernah. Pernah. So macam tu. Itu antara salah satu algoritma YouTube. Kalau kita dah tonton satu video daripada satu YouTube tu, dia akan suggest kita untuk tonton. Dia akan suggest kita untuk tonton video daripada channel yang sama setiap kali kita setiap kali channel tu upload. Notification. Notification tu sebenarnya tak masuk dalam algoritma. Algoritma ni benda yang automatik yang kita tak perasan. Macam tu. Mr. Kakak nak tanya, kalau macam kita tengok video tu 7 tahun lepas, lepas tu kita cari balik dah tak ada video tu. Tapi kita ingat tajuk video tu, kenapa dah tak ada? Mungkin orang padam. Itu aku tak dapat nak jawab. Okay, Mr. Kokom ada soalan daripada Afla. Dia tanya, Mr. Kokom, saya ada soalan seperti mangsa eksperimen, cari kerja, bukan anakmu dan lain-lain. Yang Mr. Kokom rakam di luar tempat-tempat, dari mana Mr. Kokom boleh shoot kat situ? Itu sebab tu dalam nak hasilkan YouTube ni bukan mudah. Kita perlukan tim dan lain-lain. Tim kita lah akan macam uruskan macam tempat dan lain-lain. Dia akan tanya tempat ni boleh shoot ke atau benda semua, tempat ni tak boleh shoot ke. So tapi mungkin awal-awal kalau saya minat jadi YouTuber, maka terpaksa buat semua benda sendiri. Tapi nanti kita dah makin, kita dah ada penaja ke, kita dah ada ini, kita akhirnya boleh buat secara berjemaah. Macam tu. Dan benda ni tak boleh buat seorang-seorang memang. Mr. Kokom, talk ni sampai pukul 12 lah. Sampai tak pasti. Sampai berapa? Okay. We have just one question, last question from Taki. Okay. After this we end the program. Okay. Boleh silakan. Taki. Kami tak pun. Banyak soalan tak apa, bagus sebab ramai yang minat ni nak jadi YouTuber ni kan. So korang dapat beri jawapan daripada adik-adik, jawapan yang bagus, betul tak? Lagi soalan? Soalan saya adalah macam bila kita kalau kita dah ada banyak sub nanti kan kita akan dapat macam YouTube bagi duit kan? YouTube bagi duit daripada iklan itu? Ya, ada. Tapi biasanya tak banyak. Tapi dia dapat duit daripada iklan. Kalau iklan tu yang buruk, jadi duit yang kita dapat tu haram lah kan? Sebab tu kami biasanya tak pernah gunakan duit yang tu. Dan sebenarnya kalau boleh kita tutup iklan tu. Itu sebenarnya yang paling baik, kita tutup langsung iklan tu. Sebab tu nak jadi YouTuber ni
jalan dia bukan jalan yang mudah macam kau cakap. Bahkan sampai ke iklan-iklan dia pun tahu, nampak betul tak? Adik sendiri perasan kan? Kadang ada iklan yang pelik-pelik lah, betul tak? Sebab tu Mr. Welcome ajarkan cari penaja, sebab penaja tu kita boleh pilih. Sebab iklan-iklan kita tak boleh nak pilih, betul tak? So kalau kita ada penaja senang kita nak pilih kan. Kita tengok penaja tu macam adik tadi cakap lah. Kadang ada penaja yang daripada syarikat judi lah dan lain-lain. Benda tu benda yang tak elok juga kan. So tapi sekurang-kurangnya kalau penaja kita boleh agree, kita boleh tak agree untuk buat video. Benda-benda macam tu lah. Betul tak? Okay. Mr. Kokom. Ya saya. Waktu Mr. Kokom buat YouTube, kena tunggu berapa subscriber baru kita boleh dapat duit? Macam Mr. Kokom cakap, ramai orang yang masih fokus kepada situ, tunggu berapa subscriber lah, tunggu berapa tontonan lah. Tapi sebenarnya income terbesar seorang YouTuber sebenarnya lebih kepada daripada penaja. So kalau boleh fokus kepada penaja, jangan pandang sebab ni mindset seorang YouTuber ialah dia perlu mencari konten yang bagus. Dia perlu mencari konten yang bagus yang bila orang tengok tu orang berminat untuk tengok. Tapi macam Mr. Kokom cakap, jangan semua konten kita ambil. Kita ambil konten yang manfaat sahaja, and then daripada konten yang manfaat tu kita cuba untuk bagi inspirasi kepada orang lain untuk hasilkan konten yang bermanfaat jugalah, betul tak? Macam tu lah. So itulah jawapannya. Okay. Maksudnya macam kita jangan buat konten macam mana nak cakap pendek cerita macam tu lah. Betul, aku pening juga nak jawab. Ada. So ingat guys, maksudnya macam ringkasnya dari semua apa yang kita belajar ialah semua benda perlukan ilmu. Maksudnya nak jadi YouTuber pun tak semudah macam jom kita upload video, kita akan dapat banyak tontonan, lepas tu kita akan dapat banyak subscriber. Tak. Sebagaimana kerjaya yang lain-lain, contoh macam nak jadi engineer, nak jadi doktor tu susah. Nak jadi YouTuber pun bukan benda yang mudah. Seronok dapat berat dengan adik ni lah. Rasanya ramai minat ni jadi YouTuber ni. Lagi satu saya nak tanya. Ya saya. Kan kalau kita jadi YouTuber kan kita kan dapat duit. Dia kalau dia dapat duit tu, dia ikut apa? Dia ikut berapa banyak subscriber ke? Dia ikut berapa banyak likes ke? Berapa banyak komen ke? Berapa banyak tontonan dan kualiti tontonan. Tontonan ialah jumlah tontonan lah. Tapi viewer lah, viewer. Tapi kualiti tontonan pula ialah satu benda yang lain sikit. Kualiti tontonan ni maksudnya dari negara mana yang menonton video kita. Kalau contoh macam orang daripada Dubai tu? Daripada mana? Dubai contoh. Setengah negara dia punya tontonan lebih mahal daripada negara lain. Contohnya macam mungkin kat Malaysia 1,000 tontonan, katalah dia bagi $1. Tapi kat negara lain mungkin dia bagi $5. So berbeza sikit kat situ. Tapi macam adik soalan tadi yang satu lagi cakap, macam kan kadang iklan tu keluar yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Tak ke benda tu jadi haram untuk kita pakai. Itu dah menjawab kepada soalan yang tu lah. Oh, okey, faham. Maknanya macam kalau boleh jangan fokus, maksudnya nak jadi YouTuber, sebab masyarakat ramai perhatikan, ramai yang nak jadi YouTuber and then dia hanya lebih fokus pada macam nak dapat duit AdSense lah, lupakan AdSense, lupakan jumlah tontonan. Once target kita ialah untuk mencari ini kalau nak jadikan YouTube sebagai kerjaya, target kita ialah untuk nak jadikan YouTube kita ni sebagai Allahumma salli ala Muhammad, medan untuk selain yang macam misalnya kau cakap pasal dakwah lah dan lain-lain, ataupun memberi mesej-mesej yang baik, medan untuk kita dapatkan inilah penaja, supaya kita dapat penaja yang elok yang kita boleh pilih lah. Okay. So daripada situlah, so selagi tontonan kita belum lagi ratus-ratus ribu view apa benda semua, atau sekurangnya 10,000 view,
tak payah nak fikir maksudnya macam berapa duit akan dapat daripada ni, berapa YouTube bayar. Yeah. Okay, Alhamdulillah, our program has come to end. I would like to thank Mr. Kokom for spending his time and knowledge with us. It is hoped that the knowledge gained today will give inspiration for all students. Please be reminded to join the Zoom classes as usual after this. I will end our assembly with Tasbih Kifarah and Suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asri innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, thank you Mr. Kokom. Terima kasih kepada semua adik-adik juga. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang telah menjemput apa semua. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan daripada pihak kami. Mudah-mudahan apa yang kami share dapat memberi manfaat. Itu kiranya, dan semoga berjaya kepada adik-adik semua. Ingat belajar betul-betul, cari ilmu sebanyak mana yang boleh. Sebab nak jadi YouTuber macam Mr. Kokom cakap tak semudah upload video saja. So kalau boleh ingat apa benda yang Mr. Kokom pesan tadi lah. Okay. Okay, semua cakap bye dekat Mr. Kokom. Bye. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye. Bye.